Alhamdulillahi Rabbil Alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim amma ba'd. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah taala berkati dan rahmati perhimpunan kita pada malam ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikhwan al-muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengucap syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah taala masih lagi rasa kasih, rasa sayang kita. Allah taala masih lagi menyenaraikan nama kita di sisi Dia. Dan Allah taala share kita. Allah taala bagi lagi peluang kepada kita. Walaupun kita bergelombang dengan dosa yang begitu banyak. Allah Ta'ala panggil kita mari di rumah Dia. Allah Ta'ala jemput kita mari di rumah Dia. Masjid-masjid ni adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu hamba memulakan kuliah hamba, kita nak betul lain sikit. Masjid-masjid ni milik Allah Ta'ala. Pegawai-pegawai masjid, Tok Imam, Tok Bila, Tok Syuk, jawatan kuasa masjid ialah orang yang tolong mengurus rumah Allah. Bukan hak dia. Bukan hak dia. Hak milik mutlak Allah Ta'ala. Sebab itu orang panggil masjid ni rumah Allah. Rumah Allah. Bukan rumah Tok Imam. Bukan rumah Tok Bila. Bukan rumah Tok Syuk. Bukan rumah jawatan kuasa. Tok Imam, Tok Bila, Tok Syuk, jawatan kuasa silih berganti. Siapa tika berhentilah mereka-mereka ni. Tapi Allah Ta'ala tetap ada. Sebab itu kita mari ke masjid ni sebagai duyufullah, duyufur rahman. Sebagai tetamu Allah Ta'ala. Hebat tuan-tuan. Sebab itu kita kena doa dengan Allah Ta'ala. Ya mukallibal qulub, sabit qulubuna ala dinik wa ala ta'atik. Wahai pembalik hati, letakkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau malam ni mu pilih aku, ya Allah, pilihlah aku sehingga ke akhir hayat aku. Jangan mu pilih aku malam ni, lepas tu subuh kat dia tak ada, lepas malam esok tak ada. Lepas Jumaat ni pulak baru ada, aku tak siap. Pilihlah aku sentiasa berada di rumahmu, ya Allah, menjadi tetamu. Muslimin, muslimat semua, bila kita memahami hakikat bahawasanya rumah ni rumah Allah Ta'ala. Pegawai masjid, Tok Imam, Tok Bila, Tok Syuk, jawatan kuasa masjid lah orang yang tolong mengurus rumah Allah. Uruh molek lah. Ikut kehendak Allah. Ikut sunnatul Rasulullah. Jangan ikut kepala kita. Jangan ikut selera kita. Jangan ikut passion kita. Allah Ta'ala tidak akan bagi pertolongan dalam usaha agama. Kerana kita tak kena kaedah mengurus rumah Allah. Bila kena kaedah tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu Allah janjikan pahala yang cukup besar. Pahala cukup besar orang yang tolong mengurus rumah Allah. Tak adalah tempat yang paling mulia sekali atas muka bumi, yang paling aku suka sekali Allah Ta'ala kata, masjid.
Apatah lagi kalau orang tu pula tolong mengurus rumah aku, memakmurkan rumah aku, mencomelkan rumah aku, memeriahkan rumah aku, menghidupkan rumah aku. Saya nak cerita tuan-tuan. Hebat. Kalau kita berasa guano bila kita jadi jawatan kuasa masjid. Kita berasa guano. Kita berasa lah pada betul lah waktu ada arah, moga orang pilih gitu. Maknanya kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya Allah Ta'ala memilih kita. Allah Ta'ala bagi peluang kerana masjid adalah merupakan lubuk pahala. Lubuk pahala. Allahu Rabbi ya Karim. Bila tolong menghidupkan, memeriahkan, memakmurkan rumah aku dengan pelbagai-bagai yang menyebabkan orang rasa tertarik, orang berasa seronok, orang rasa kemanisan, orang berasa kerinduan sebabmu, Allahu Rabbi ya Karim. Tak payah menjawab, tuan-tuan jawab sendiri. Dan kerja ini bukan satu kerja yang kecil. Bukan kerja kecil. Kerja nak erik orang mari semaya jemaah, nak erik orang mari semaya di masjid. Nak erik orang biar istiqamah konsisten menjadi ahli masjid. Nak erik orang biar rajin dengan orang ngajar. Nak erik orang biar duduk dalam kuliah-kuliah. Nak erik orang biar duduk sampai ngorik subuh sampai kuisa. Bukan suatu perkara yang senang. Bukan suatu perkara yang senang. Kalau senang, ramai dah penuh masjid. Daripada dulu sampai lah ni, Zuhur 7 orang tu. Dulu daripada lah ni, Zuhur berapa orang? Ngori iso ramai sikit. Subuh al-maklum lah. Nak ujian pula. Ingat kesenang ke tuan-tuan? Nak menarik orang supaya sujud dan rokok kepada Allah. Nak erik orang biar mari rumah Allah. Nak erik orang biar menjadi tetamu Allah. Nak erik orang biar duduk di Raudhatun min Riyadil Jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga iaitu majlis ilmu. Bukan suatu perkara yang senang. Ini kerja para Nabi dan Rasul. Mulianya tuan-tuan, orang yang memakmurkan masjid. Jawatan kuasa yang paling mulia sekali di sisi Allah adalah jawatan kuasa yang mengurus rumah hati. Kerana bila manusia lekat hati, tergantung hati, berulang alik ke rumah aku, bersaksilah. Itulah mereka yang beriman dengan aku dan Rasulku. Hari ini muslimin muslimat, kita bukan nak mengislamkan Ahcun dan Ramasami. Hari ini kita nak mengislamkan orang Islam. Kita berupah pula mengatur program bagai-bagai. 1001 macam kita buat. Bukan nak mengislamkan Ahcun dan Ramasami. Tetapi nak mengislamkan orang Islam. Islam dah tapi tak mari masjid. Islam dah tapi tak semaya. Islam dah tapi tak main dengan orang ngajar. Islam dah tapi tak pandai baca Quran. Islam dah nak suruh baca Quran. Islam dah nak suruh tekoh fi sabilillah. Islam dah nak suruh turut Islam. Duduk berapa sama Islam kita ni tuan-tuan. Silih berganti malam tok guru tu, tok guru ni, tok guru tu, tok guru ni mari ngajar. Ada kita dengar nak mengislamkan Ahcun Ramasami. Dah nak beri faham Islam pada kita. Nak beri ilmu pada kita supaya kita hidup buat amal ibadat dengan ilmu. Nak kecek agama dengan ilmu. Jangan kecek agama dengan nafsu. Silih berganti tok guru buka kita. Berbagai-bagai nama kita bobih. Kuliah perdana maghrib. Ceramah perdana. Kuliah mingguan, kuliah bulan ni. Ceramah sempena hari kebesaran Islam. Macam-macam kita bubuh nama. Kuliah subuh, kuliah Tuhan. Apa lagi? Kuliah Zuhur. Ngelah kali hari Jumaat naik atas member. Orang panggil kutubuh. Semua menjurus ke arah nak oyak ke orang. Biar turut agama Allah. Beriman dengan Allah. Mari jemaah.
Mih supaya nak jadi rukun kutubuh ke hari ni. Kutubuh Kelantan. Kalau mu nak menyatukan, nak meselamatkan kita semua ni, tak ada jalan lain. Marilah ke masjid berjemaah. Sehingga gitu sekali kutubuh kata. Tak ambil perhatian ke kita di kutubuh yang pertama, dujung-dujung. Harta kita ada harta orang lain. Marilah sama-sama kita berjemaah. Jangan rasuah, bagai-bagai lagi disebut. Pasal ini adalah merupakan murka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara satu tanda Allah Taala sayang sangat kita. Allah Taala masih lagi kasih dan ingat kita. Dan Allah Taala memberi peluang kepada kita. Kenapa? Kerana aku tahu mu dosa banyak. Jak daripada mu akhir balik dulu sampai ke hari ini. Bergelombang dengan dosa. Mu ya tak khabar. Aku share ke mu. Sebab itu aku heret suruh mari rumah aku. Bila mau mari rumah aku akan gugurkan dosamu. Bila mau mari rumah aku akan gugurkan dosa. Supaya mu mati dalam keadaan tidak bawa dosa banyak. Aku share kamu kalau mu berhadapan menghadap aku esok dalam keadaan mu dosa banyak. Cara aku nak menggugurkan dosamu, aku ajak mari rumah aku. Mari rumah aku. Mu tak say ke bila aku seru namamu dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mu tak say. Mu tak say aku serumu wahai jiwa yang tenang. Lagu mana mu nak tahu jiwa yang tenang? Ala bisikrillah tatmainul qulub. Tak ada jalan lain. Kalau mu nak tenangkan jiwamu, ala bisikrillah. Kecuali mu kena ingat kat aku. Mana tanda mu ingat kat aku? Tanda mu ingat kat aku, mula semacam mari rumah aku. Mu mari Zuhur, mu mari Asar, mu mari Maghrib. Mu mari Maghrib, mu tak sekelip. Mu seronok duduk rumah aku. Pasal mu seronok dengar cerita berkaitan dengan diri aku, ilmu Tauhid. Mu seronok dengar kalam aku, iaitu Al-Quran. Mu seronok dengar tentang sirah Nabawi, kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kata-kata kekasih aku Al-Hadis. Mu seronok dengar. Entah sekelip. Sehingga mu nanti sampai isyak. Mu balik isyak, mu teringat pula. Terdetik di hatimu nak mari pula subuh. Apa? Pasal mu teringat kat aku. Mu teringat kat aku. Mengulang-ulangi. Sehingga kata demo ni gila loh. Gila loh demo. Dohu ada, asar ada, ngori ada, isya ada, subuh ada, hujan ada, panah ada, dini hari pun ada. Nampak? Kalau mu nak suruh jiwa tenang, tu lah dia. Itu petanda mu ingat kat aku. Bukan duduk di bibir mulut saja. Tak. I love you. Zuhur tak mari. Asar tak. Ngori Isya tak tahu lah ke mana. Subuh tidur. I love you. Apa lah kata? Nikah. Rok bini kita. Celak mata. I love you. Bini kita. Kita duduk rumah. Kelik tengah hari dia nanak. Dia nyayu. Dia goreng ikan. Kita duduk rok dengan I love you. Pas petang dia kelik pula. Goreng jepuk. Goreng pisang. Berapa. Kita I love you. Berapa hari tahan? Tak ada 2 minggu kelik mak dia. Mak kata, apa kelik? Tak gerak, mak I love you. Kalau dengan bini kita setara tu, dengan Allah Ta'ala, lebih-lebih lagi. Mu kata, I love you Allah. Aku kasih sayang, cinta, rindu padamu ya Allah.
La ilaha illallah. Kabar-kabar muzahur dalam khuanu, asal dalam khuanu, ngori iso duk kedal lagi, subuh dalam khuanu. Roh air Nabi. Mau nak royak boleh tuan-tuan. Tak kira siapa, hamba ke tuan-tuan ke, tak kira lah. Roh ke duk main letak. Gapa dia panggil, mak biar aku gapa dia, tak tekuk hok plastik. Gapa dia panggil? Oh, mafia pula tu. Roh ke tuan-tuan. Jak daripada ke Mumi ni siapa akan jemput, tak tekuk. Subuh tak hari. Kau mana tuan-tuan? Berapa ramai lagu tu? Bukan tak boleh letak, comel letak tu. Comel. Ada bibit-bibit kita rasa ukhuwah. Comel. Tapi penilaian Allah Ta'ala, pertama-tama sekali aku akan tengok mu berkaitan dengan semaya. Mu letak kat belah lah pun. Subuh tak hari. Jumaat dua pohonnya. Ya. Minta maaf hak letak tu lah. Ada betul ada hak letak tu. Alah, hamba pula tak tengok nak beri. Jangan cabut. Ni hak bagi letak, ni hak bagi garanti dah ni. Nak ayat ni tuan-tuan. Duk takbir pergi jalan, tengah jalan. Allahu Akbar. Takbiratul ihram dah. Hak kita nak takbiratul ihram di masjid ni Allahu Akbar. Bukan tak boleh takbir tengah jalan. Boleh, siapa dia kata tak bolehnya. Nak kau besar tiya pada rum. Jadi tengok besar tiya pada rum. Oh ya, besar mana rumah? Ngelah kali dah atas tiya tu. Hari ni lah betul. Rok dengan semangat. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan mati dan hidup, aku nak uji di kalangan kamu siapa yang paling ahsan. Comel lotnya sekali amalan. Amalan yang pertama yang aku akan tengok, akan hisap ialah semaya. Pertama-tama sekali aku tengok semaya. Tolak kalau mau berkalkan dengan semangat. Kalau mau berkalkan dengan semangat, pun patah semangat, tak ada. Tapi kalau mau berkalkan dengan iman, Allahu Rabbi ya Karim. Kalau mau berkalkan dengan iman, sudah tentu mari gajah rimah gapo pun mengakelawai. Tapi kalau mau berbekalkan dengan semangat, tidak berbekalkan dengan iman, waktu mu ada jawatan ya. Pung. Bertukar jawatan orang lain pun naik, tak mari dah. Rupa mau mari jemaah kerana ke jawatan. Apa? Tak boleh susut dengan Allah Ta'ala, tak susut. Waktu mu ada jawatan, oh, bagai norak. Betul lah, alhamdulillah. Tapi adakah mu itu berserta dengan keimanan atau dengan semangat? Kalau dengan semangat, tak urut. Tentera Islam 100 orang lebih. Tentera kafir 1000 orang lebih. Tapi berbekalkan dengan iman, Allah Ta'ala akan memberi pertolongan. Jawatan kuasa masjid ada 12 orang, 16 orang, 18 orang. 18 orang biar ada jiwa iman. Ada jiwa dakwah. Ada jiwa tarbiyah. Baru Allah Ta'ala bagi pertolongan. Ni kalau kita duduk di barisan hadapan, kita sendiri pun tak jemaah. Jawatan kuasa pun subuh tak lagi. Nak ayat ke dia kat dia? Orang duduk di lain depan sekali yang akan meneruskan
delegasi para nabi dan rasul untuk menarik manusia mari semaya Jumaat. Untuk menarik manusia sujud dan rukuk pada Allah Ta'ala. Khabar-khabar kita sendiri pun subuh tak ada hal. Logik dia akal atau tidak? Kalau bayar ke ahli kuasa tu, yang memang konsisten istiqamah dengan Jumaat, paling bodoh nak yang ni sudah tentu ada 20 orang semaya Jumaat. Pasal mereka ni duduk di barisan hadapan. Tak apalah Zuhur Asar, mungkin di tempat lain. Tapi kalau Maghrib Isya, subuh, jawatan kuasa pun tak ada. Dua ada. Doa yang kuasa. Panggil sang. Dia tak tahu, ramai ustaz pun nama. Bapa Ustaz Gomo itu. Pasal dia adalah orang di barisan hadapan. Yang akan membawa panji-panji Islam. Memerlukan kemantapan iman yang cukup mantap untuk bergerak dalam usaha dakwah pada Allah Ta'ala. Kalaulah barisan depan sendiri pohotok honyok je, tak erok tuan-tuan. Tahu kawan bukan nak sangat orang pilih. Kawan tolak dia. Dia tak say mak macam. Kau tahu kawan tak pergi masjid lah mana ke apa. Tapi dia latih nak kan. Pasal kita menilai ke dia. Menilai jadi atas kuasa masjid ni, loklah. Tapi kalau kita meletakkan jadi atas kuasa masjid, satu kemuliaan kerana tolong mengurus rumah Allah. Inilah peluang aku nak cebok, nak gali, nak ambil, nak kutip seberapa banyak pahala kerana ini adalah merupakan lubuk pahala. Ingat main-main tuan-tuan. Umur 65, 67, 68, 70. Fardu takdir lah sebab musabak kita seorang tu daripada dia tak semaya. Sebab musabak kita dia tu tak berapa minat mari semaya Jumaat. Sebab musabak kita dia tu sebelum ni tak minat mari dengan orang ngajar. Sebab musabak kita orang tu sebelum pada ni tak kenal tangga masjid, tak jumpa pintu masjid. Tu sebab musabak kita dia mula istiqamah dengan semaya Jumaat. Malah orang ngajar pun ada. Dia sudah mula menjinakkan diri dia di rumah Allah Ta'ala dengan program-program agama. Pun pada takdir kita mati, dia masih meneruskan kerja-kerja tu, amal-amal tu. Allahu Rabbi ya Karim. Mengalir pahala kubur pahala kita. Nak ya. Allah Ta'ala nilai siapa gitu mau. Apa? Kerana sebab musabak mung lah. Dulu dia tak minat main masjid. Dia tak minat dengan kuliah. Tetapi bila mau programkan, program yang menarik perhatian orang muda. Mau sesuaikan dengan program itu dalam bentuk yang sesuai, tidak lari pada syarak pada orang muda. Orang muda pun berasa minat mari. Alhamdulillah. Inilah nak oyaknya kita memerlukan jawatan kuasa yang kreativiti, ada inovasi, ada ilmu, ada usaha, lepas tu ada pula dalam hatinya ialah bibit-bibit dakwah. Orang nak jadi daripada selepas. Lihat saja Masjid Muhammadi Kota Baru. Apabila dibarisi oleh anak-anak muda kita yang menjadi imam, dia sesuaikan program supaya orang jadi ramai. Dia ada kreativiti, dia fleksibel, benda program itu menyebabkan orang jadi tertarik. Sejarah Masjid Muhammadi buat subuh forum. Subuh forum, tuan-tuan. Tak pernah dengar lagi Masjid Muhammadi buat forum. Lazim kalau pagi Jumaat, kuliah subuh. Kuliah subuh. Tapi anak-anak kita
Dia di antaranya tu email tu telefon kamu. Dia kata ni Ustaz Mukhtar ke? Kata ya saya. Dia tu Ustaz. Lagu mana Ustaz pandangnya Ustaz? Kita nak buat forum pagi Jumaat. Kuliah pagi subuh tu kita nak buat forum. Oh, kata comel benar, kata. Comel benar. Ustaz setuju benar, kata. Ini satu kelainan, kita buat pendekatan baru. Dia kata kalau Ustaz setuju, Ustaz kena dia kata salah seorang panelnya Ustaz. Pandai budak tu makan kita. Dia tahan juga. Tu budak-budak ni cerdik ni memang. Kita ingat kita cerdik dia lah. Kata Ustaz bukan maksud gitu dah memang kita saja ya Ustaz. Tujuan kita telefon ni pun kau Ustaz dah. Siapa dia partner? Dia kata Datuk Mufti. Lepas tu moderator Ustaz Amir Azizi, pegawai zakat Maib. Amo pun bersetuju. Kita rekahnya bersetuju. Bila bagi Allahu Rabbi ya Karim. Lebih pada semaya Jumaat. Kalau semaya Jumaat, orang lelaki saja yang mari. Orang perempuan tak mari, muslimat tak mari. Tapi kuliah subuh, muslimat pun mari, muslimin pun mari. Bayar je. Muslimin, muslimat semua. Ubi kayu. Jamin mok-mok kita, ayuh kita dulu gebuh, bakar, sirah, pakai beri. Buat pengak, nonyoh. Tu je lah. Dia konsep ni nak yakwi. Ubi kayu tu juga. Dia bubuh pewarna. Dia bubuh perasa pula. Ubi kayu perasa durian. Ubi kayu perasa mangga. Ubi kayu perasa strawberry. Dia bubuh pula dalam packaging pembungkusan yang menarik. Tidak ada plastik putih tutup. Pembungkusan dia tu, packaging dia tu comel. Luar tu dia bubuh gambar Sweet 17. Hodok kekok. Okay. Nak ya. Dia tak ambil sepohok tu pakai gua tu. Ni hak September. Ambil hak ni tak ada 2 minggu, tutup kira. Tak ada support kita pun. Tak menarik langsung dengan gigi rongoknya. Ya Allah, orang nak makan tu. Pun tak Sweet 17. Si manis 17. Dia tak ambil hak expired. Oh, berebut orang beli. Naik kapal terbang pergi ke US. Beli di airport, mamu. Ni ubi kayu ni. Packaging baru. Kita memerlukan jawatan kuasa yang ada idea lagu ni. Menarik perhatian orang nak ya. Benda tu lah ya. Nak erik orang biar mari semaya subuh pagi Jumaat. Bukan Senin nak erik hak tidur. Nak ya. Dia fikir lagu mana nak ngai orang tu biar mari. Ni memerlukan jawatan kuasa yang ada ideal, kreativiti, ada inovasi. Tak boleh buat kerahkan kita. Angkap tekuk. Kau tahu lah ni, kau lama dah 78 tahun dah masjid ni. Buat berapa pun tak mari. Tak soh lah berapa. Ni. Pasal dia berasa masjid dia. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nasira. Wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Allah Ta'ala sendiri royak ke Nabi Muhammad. Muhammad. Kerja mudakwah ya. Royak berita gembira, berita yang menakutkan. Bi'izni, dengan izin aku. Kamu dakwah setara mana, royak setara mana, perkara aku tak izinkan. Kita ni pasal kita ambil kerja Tuhan jadi perah. Pasal kita ambil kerja Tuhan, buat setara mana pun. Lama malam ni, minggu 10 lembu. Lepas tu tak ada.
Tak cakap sebelah lembu tiap-tiap bulu. Nak kau seminggu seekor. Tak ada bakar. Pasal kita berasa pernah. Kita berasa. Bila kita buat lagu ni, kita nak tengok subuh seraman. Dok. Tak mari. Ya, kopong kau ustaz. Biasa gitulah. Boleh subuh pagi ni? Pagi esok? Boleh tak ni? Kamu nak terang mari. Lama ngam-ngambuk tak mari. Apa nak ambil kerja Allah Ta'ala? Kerja mu buat. Kerja mu dakwah. Atur. Buat kau ni. Kau tak boleh. Kau kiri, kau kanan. Kau atas, kau bawah. Kau depan, kau belakang. Biizni. Dengan izin aku. Ni gaduh kata. Tak salah. Malih lah berapa pun masjid ni. Tak mari. Berarti duk sebelah tu email. Baru mari. Kita pun mikir bagus sebelah tu email. Oh, rupanya bila pun sebelah tu email, pakak nak mari tengok tu email kena sebelah. Nak polis, mari. Forensik, mari. Mari belakang nak ayat ni. Lepas tu kat tutup masjid, tak ada orang dah. Mari, pasal tu email kena sebelah. Oh, gitu pun. Dalam usaha kita dakwah ni tuan-tuan, itulah dia benda. Kita mudah kecewa, kita mudah berasa, tak payah tu email. Buat lebih kurang ya nak gitu. Sekali buat pula gitu. Kau tolong, kau mari nak gitu. Nampak? Ini adalah nada-nada orang yang kecewa dalam dakwah. Nabi Nuh alaihissalam lailan wa nahara. Berapa puluh dia? Nabi Nuh. Tak kita, Cik Nuh. Bukan Nabi Nuh. Tahajud pun dek. Semaya pun lewat. Doa pun tak seberapa. Lepas tu nak kecek. Tak mari. Tak mari kot. Nah, yang gitu. Kita memerlukan jentera yang cukup-cukup. Sehingga kalau kita tengok. Ketua dari segi itu, Nabi Muhammad SAW. Hak dakwah, hak royak, hak kena maruh, berbagai-bagai. Tapi tak lengkang di semaya hajat 2 rakaat. Bermunajat dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Pilihlah antara 2 Umar supaya Islam ini kuat. Sama ada Umar Al-Khattab ataupun Abu Jahal. Nabi semaya hajat. Supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan pada Islam. Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi. Allah Ta'ala pilih Umar Al-Khattab. Barulah boleh berdakwah secara terang-terang. Nak royaknya, Nabi siapa perikat dia pun semaya ajak. Kita ada semaya ajak ke anak mungkin kita. Ada semaya ajak. Ni kita pakai semaya ajak belakang dia. Nak suruh anak mungkin kita terbuka hati biar mari masjid ke apa. Habis tinggi tengah dia buat kat kata ke apa. Set tu. Tak jumpa tanggung masjid. Set tu. Set tu. Tak ada pun kita. Nah. Dalam kuliah lah yang berkata ke dia. Masakan nak airat nak mari sini maya ajak. Dia panggil maya ajak pun kita tak pergi. Nah ya. Amak ulangi sekali lagi. Kalau orang yang tak semaya, tak mari masjid, tuan-tuan. Kalau dia panggil kita semaya ajak, ceramah dapat kalau boleh pergi. Kita nak benar rumah orang tak semaya, rumah orang tak mari masjid, dia panggil kita semaya ajak. Niat semaya ajak, walaupun dia ajak nak minta selamat dunia akhirat, selamat warna maya peduk. Nak selamatlah anak bini, biar rezeki murah ke apa bini. Kita pun tahu dah. Macam mana Allah Ta'ala nak rahmati dia, kata dia untuk hajat tadi. Maya pun tak. Apa nak maya ajak ke dia? Maya ajak minta Allah Ta'ala campurkan taufik hidayah. Baru terlebat kelas A. Mesti kena ada hati lagu tu dah. Tu email mesti profesional. Bodoh orang Arab duk Rabbana. Dia mana kerti.
Allahumma ya Allah, terimalah semua hajat kami ni ya Allah. Memohon doa denganmu ya Allah. Hajat kami ya Allah, mudah-mudahan ahli keluarga ini sujud dan wakaf padamu juga ya Allah. Pilihlah ketua keluarganya ya Allah, biar kena datang ke masjid ya Allah. Biarlah mari semaya Jumaat bersama kami ya Allah. Bersama-sama dengan kami mendengar orang ngajar ya Allah. Kami sayang mereka ya Allah, kami sayang keluarga mereka ya Allah. Mereka lah saudara kami dunia akhirat ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Berkinyuk ya Allah. Silap pilih tu imam. Tak kira dia nak pergi sebelah kata, Timeh, doa molek sikit enggak usah faham. Tak pernah berlaku lagi. Bini dapur kata apa bini kata? Gom, Timeh, gom. Amo royak tu suruh pergi malah puas. Pasal ni kapda tak ada yang kata. Bini duk dapur, dong lagi tu Timeh. Dong. Dia bini pula nak begitu. Amo royak tu pasal tak tak khabar tu. Dia pula tolong doa kita. Kita pula ahli semua pula. Amin ya Allah. Tolong ya Allah. Allah. Soh lain kali tak panggil dah kita. Bini kata, kita nak buat selamat. Doa selamat ni, ayahmu panggil masjid. Panggil orang lain lah. Panggil orang masjid lain. Mari. Atas saya dah buat ni. Oh, hari tu pun tak lagi dah aku nak begitu. Oh, yang makan dalam baik. La ilaha illallah. Nampak tuan-tuan? Ini baru jalan. Baru satu soh jadi dua jadi pak jadi lapan jadi 16. Uslub dakwah tu kita kena jadi. Ini main laut sini ni tak reti buat dia tu. Dia tahu dah malam ni ada, dia mau anak bini dia pergi makan restoran mana-mana. Dia agak-agak dah sudah orang ngajar, dia kelik je. Ku kiri, ku kanan, atas, bawah, belakang, depan. Nak ayat usaha kita, nak ayat hebat ni jawatan kuasa masjid ni tuan-tuan. Hebatnya. Bukan dia main mesyuarat dia tiang. Mana ni lambat lagi kau. Lu kelah lah jawatan kuasa masjid. Datuk Imam pilih hak gauk. Ciman ni. Pahak tak dikena sejuk. Mana nama tak ada mesyuarat malam. Halo Datuk Imam. Amo tak boleh kena air sejuk. Kita dia tak kuasa. Hak orang kata kakuk, dia kata kapuk. Nah. Bapa Timmy pilih lagu tu. Pasal boleh makan. Orang kita. Nampak? Oh, kau pilih set cikgu, set ustaz, set operator ni. Oh, dah. Ni idea dia orang. Tak boleh buat gini ni Tok Imam nak gitu. Silap dengan nak gitu. Banyak cantik Tok Imam kata, tu kata akin siapa buah. Tak maaf lah ya. Kita pilih hak set, kita boleh makan hak agak-agak kita. Ni rata. Utama air panggil amor. Kenapa? Komen kita pula. Okey, sekali kita nak selamat. Pasal kita tidak ada sebenarnya misi kita, visi kita adalah untuk menghidupkan jemaah. Bukan untuk kepentingan. Allah Ta'ala akan bagi pertolongan. Bila kita ambil orang yang ada kerja bank, account bank dan sebagainya apa gitu. Orang yang ada, orang toke-toke ke apa dia semua. Di kalangan jatah kuasa kita. Kita kena pelbagaikan. Baru dia tahu pitih kita ni tu Imam ada 200,000. Kita kena laburkan tu Imam. Masjid bukan tabung, bukan bank tempat sifat pitih. Orang bersedekah malam ni tuan-tuan. Orang bersedekah bubuh hama tengok tabung apa ni. Tuan-tuan mesti nak buat itu kepada dia. Supaya infakkan pitih kita tu. Dengan 4 komponen. Yang pertama, guna pitih tu tabung yang ada, tabung masjid ni ialah untuk pengurusan. Biar pengurusan itu profesional. Urus tadbir masjid hari ni bukan main-main dah tuan-tuan. Pasal di akhir zaman ini, nak selamatkan ummah, kena agak orang seramah mari masjid.
Kerana tak ada lah tempat yang paling dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala ialah masjid. Sebab itu pengurusan kita mesti pengurusan yang profesional. Serapa ramai kita boleh heret orang mari. Biar masjid jadi one stop center. Bukan main-main dah tuan-tuan. Bukan sekadar untuk 5 waktu semaya zuhur asar maghrib. Di zaman hari ini. Nak heret anak-anak muda kita seramai mana dapat. Sebab itu pelbagai-bagai program orang buat. Nak suruh biar mari semaya subuh, we pitih 5 riyal pagi. Galakkan ayat ni, tahan berapa lama? Okey, it's okey, baguslah. Tapi tahan berapa lama? Nak royaknya orang memikir lagu mana nak erik anak-anak kita ni mari semaya subuh. Ni duk semaya subuh, hak set-set, hak ketak-ketak, hak pakai kok, hak tak boleh kisah. Hak muda-muda. Bagaimana daya tarikan dia? Memerlukan kreatif. Dan memerlukan kewangan. Sebab itu pengurusan yang profesional dia akan mikir sampai gitu. Bukan untuk sipir 200,000. Sohu masjid kita ada 200,000. Nyeluk jambil tak ada. Bola mampu. Tak tukar-tukar. Fikir 200,000. Bukan masjid ni lah. Masjidnya mau masuk dah. Pelah tanda. Setengah-setengah masjid. Belum kita nak berok tu berok dah. Tu lagi kelah. Nah, ya. Boleh faham kan? Dengan pitih kita tu lah. Nak yakwi pengurusan. Kalau perlu ada kerani lah. Kerani kerja untuk apa dia? Untuk mengutul data anak mungkin. Sehingga ada satu masjid di Jeli, tuan-tuan. Orang mari kapun ni nak tanya orang dia situ-situ. Tak payah kita tanya kedai kopi. Mari tanya di masjid, di pejabat masjid. Nama dia boleh so ya. Ibu dia tu pun nama dia. Pomak. Kalau dia pun tek, tubik selalu. Oh, ni mah dia situ. Nak ayat ni tuan-tuan. Ini Jeli nu. Kau terima maka orang. Dia boleh buat. Pengurusan yang profesional. Kita ke arah tu dah tuan-tuan. Apatah lagi di zaman hari ni tengok. Allahu Rabbi ya Karim. Kalau kita tidak jadikan masjid ni sebagai tempat untuk mengubah manusia. Wallahu a'lam. Inilah nak ayat kerja besar kecil nak ayat kita jawatan kuasa masjid dan perkara masjid. Disokong oleh ahli jemaah. Dan ahli jemaah itu ialah ahli jemaah yang regular. Ahli Korea. Anak mungkin. Membantu 3 komponen ini. InsyaAllah. Komponen yang pertama pegawai masjid. Komponen yang kedua jawatan kuasa masjid. Komponen yang ketiga ialah jemaah yang regular. Hujan, panas, ribut. Ada semua. Mereka ni yang nampak. Gapa dia patut kita bangunkan rumah Allah ni. Bila dah 3 tuku tuan-tuan. Marilah puyuk bersama mana tak akan terbalik. Kalau kita harapkan pegawai masjid saja. Jawatan kuasa waktu erti. Tak erap juga. Jawatan kuasa nak kiuk. Pegawai masjid pula kata waktu erti. Pada hak ni. Asal kau boleh jemaah. Ya Allah ada seorang 2 orang. Jemaah tu. Tak urut juga. Tu email pegawai masjid dengan tak kuasa bagi nak rak. Tapi orang kampung buat tak erti, buat bodoh. Tanpa sokongan. Kombinasi inilah yang ada pada masjid Cekok Panji. Yang di mana-mana masjid amo pergi kuliah, amo mesti contoh ke dia. Pasal dia masjid mungkin supaya tuan-tuan dia. Kapasiti masjid dia 900 orang ya Tik Imam. Amo tanya Tik Imam muda dia nama Aiman, Ustaz Aiman. Berapa ramai boleh muat ni Tik Imam masjid? 900 orang. Cuba bayangkan collection hari Jumaat 8,000 sekali Jumaat. Tak jauh Cekok Panji ke? Tuan-tuan esok boleh kita lagi tanya khabar.
Hamba royak atas masjid. Bermula dengan tak berapa-berapa ribu. Lepas itu dia naik 8,000, 7,000. Dan stay 8,000 dah pernah dapat 10,000 lebih. Cuba bayangkan ayat ni. Kalau 900 kapasiti ahli Korea, ahli jemaah, berapa sore ni sebuah bagi. Main mana PT tu kalau tak ada poket tuan-tuan? Untuk siapa dia? Untuk membangunkan rumah Allah. Bukan untuk Tok Imam. Bukan untuk jatah kuasa. Tak. Ini tabung kita nak makan dalam kubur daripada masyarakat. Biar menemusi siapa kita. Bila duit dia banyak tuan-tuan, dah bayarkan 8,000 sekali jemaah, dah kalau 4 kali jemaah. Sebab itu dia boleh programkan tiap-tiap bulan, dia panggil penceramah pelah-pelah. Mula-mula sekali dia panggil Ustaz Ahmad Dasuki. Cuba bayangkan nama besar yang sedemikian rupa. Tentu orang ramai mari. Anak mungkin lain pun mari juga. Bila orang ramai mari, sudah tentu sumbangan akan meningkat. Boleh berbelah-belah ribu sampai 20,000 lebih malam. Dan seada seorang muslimat, cabut gelar dia, pun boboh dalam karung supaya anak kita kutip sana. Tu email dia jual 14,000 tuan-tuan. Sudah Ustaz Ahmad Dasuki, dia panggil pula Ustaz Azhar Idrus. Malaysia ada di stadium. Bersama dengan Ustaz Samad. Panggil Ustaz Azhar Idrus. Al-Ma'lum dah tuan-tuan. Tak payah hamba rakyat. Malam tu boleh berpuluh-puluh ribu kutipan. Sumbangan. Dan ada seorang ibu cabut. Cicing mah dia 2 betuk. Boboh dalam tu. Tu Imam kata tak jual lagi ni Ustaz. Pasal hamba ada kuliah bulan ni sana. Betul tahu. Kalau masjid lain yang tak pelik. Pasal masjid mana-mana ke apa. Ni cekok panggil jalan hati tu. Jadi orang boleh. Sudah Ustaz Azhar Idrus mari, dia panggil Ustaz Mukhtar Yaakob. Kenapa? Dia pun buatlah kutipan malam tu boleh 900. Tak kena modal. Dia silap pilih orang. Noyak ni. Tak ada orang marilah mana. 900. Modal tak klik. Sudah Ustaz Mukhtar Yaakob, dia panggil Ustaz Datuk Badli Shah. Dia panggil lagi Ustaz. Siapa ni yang Negeri Sembilan? Syamsul Debat. Panggil Baba Uwe Panjang. Yang last kali baru ni dia panggil Haslam Bollywood. Nama-nama besar ni tuan-tuan. Bila orang dengar, orang pakak mari. Sudah tentu kutipan malam tu sumbangan. Bila duit dia banyak, dia lancarkan dalam 2 bulan saja tuan-tuan. Khairat kematian kapung dia dapat 54,000 dalam masa 2 bulan. Orang transport duit. Dia ada Facebook seperti yang tuan-tuan sebut tadi. Ada nombor akaun dalam tu. Orang pun transport. 54,000. Itu 2 bulan. Dan sekarang ni bulan yang keberapa? Nak habis tahun. Bila duit dia banyak tuan-tuan. Imam isytiharkan anak mungkin dia. Kalau mati. Free. Masjid Taguk Isa Fazil. Koh gali kubur. Koh mandi. Peralatan Isa Fazil. Masjid Taguk lah. Anak mungkin tunggu mati ya. Free. Mati free. Tak saya mati lagi. Tak saya pula orang free. Nak bayar juga rupanya. Dan dia ada data pakai miskin dia. Dia ada data pakai miskin anak mungkin dia. Dan data pakai miskin tu, pakai miskin kapur dia. Ini kau tidur tuan-tuan. Akhir bulan di masjid ya. Ambil keperluan dapur. Berah, whatever gabih. Esok tuan-tuan boleh buat rombongan kita ni. Hak hamba royak malam ni. Dan ada banyak lagi masjid-masjid lain pun. Tapi yang hamba tahunya tu dia. Hamba sarankan kepada dia. Dah pitih banyak. Dan orang sudah mula berasa seronok nak impak di masjid tu. Pasal dia tengok benda tu. Output.
Maknanya benda masuk tapi benda keluar. Orang menyumbang, masjid menyumbang pula untuk impak pada orang lain. Orang seronok kan? Tapi kalau kita menyumbang, pitih mati situ. Orang tengok tak ada program kau sekarang habis. Orang tak minat. Kaedah dia. Bila gitu tuan-tuan, amo cadang kepada dia. Kalau anak muking mana-mana hak bini, hak nikah, kalau pengantin lelaki tu anak muking dia, beri 500. Sebagai sumbangan, galakkan. Pasal dia bina masjid. Pun hak jatuh pun, hak tino pun anak muking, hak jatuh pun lelaki. Dua-dua boleh. Tapi hak dalam kertas. Hak tak ada nikah lagi. Kalau hak nikah dah, jangan beri. Aku bukan nak nikah sangat makmu, aku nak pitih 500 tu ya. Ngamo-ngamo sopoh popok dia. Ustaz tu ni ngajar nak begitu. Ya. Hari ni Tobik Riza SPM, malam ni dia raikan selalu anak mungkin dia. Aku sekali orang kampung kata dia, bagus masjid tu. 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 Bila dia orang ramai kata bagus. Oh, ayah mun kalau nak bayar gapo gini gitu, pergi di masjid tu lah pitih. Mengalir molek nak gitu. Kau isi tu tahu, nampak tak geruk gapo. Nampak tu. Nampak dah je dah. Memerlukan benda-benda yang macam ni. Pengurusan. Dengan pitih hak kita labur ni juga pengimarahan. Mengimarahkan masjid dengan mesra pelanggan, mesra jemaah. Setengah masjid dia tak malas. Setengah masjid malas jemaah, memang jamu. Peti banyak. Jamu makan, nampak orang ramai semua. Bukan jamu semua. Kita pun kata, oh, Temeluh Jaya semaya subuh, supaya semaya jemaah. Waira semaya jemaah, subuh, supaya semaya jemaah. 2 bulan lepas dia jemput Ambo ceramah sama. Ambo pun dapatlah. Ceramah masa mana tuan-tuan? Ceramah lepas Zuhur. Lepas semaya Zuhur ceramah. Allahu Rabbi ya Karim. Bukan jemaah. Hari Sabtu. Penuh Ambo pergi dengan media Ambo, Ambo pergi juga, lepas tu driver Ambo pergi juga, dia orang ni duduk sembahyang ni. Dia tak kenal dah mana. Driver tanya, gini semua kau sini. Memang macam ni selalu. Ini biasa dia macam ini. Ni pun ramai lagi tak datang. Dia orang sembahyang kat rumah. Malah setahun ni ramai lagi tak datang. No, ya. Semua hak tiga-tiga 4 orang yang bawa tu, dia terus bertanya. Dia nak ngesahkan, jauh sungguh ke tu. Bukan kerana kiamat giam, bukan nama besar sangat. Ngusi yang goreng lebihnya, tak ada sekali. Kenapa Ustaz Zahir terus ke apa gini jauh. Tapi nak ayat lama. Di antaranya ialah, bila orang tengok jemaah lagi ni, nak ayat tuan-tuan, terdetik di hati ahli jemaah. Malam Jumaat ni, malam Jumaat ni saya sponsor makan sebab saya nak buat tahlil arwah untuk arwah mak ayah saya. Jumaat depan pula. Saya ya 52 jemaah setahun. 52 orang. Kalau start sini, nak siapa alih ni, tak tahu siapa mati dulu. Tak tahu. Apa? Bila ada makan gitu, budak-budak ni bungalah. Mari. Kau kita jangan kekek dulu juga. Galakkan nak suruh mari nak yakwi. Dia fikir lagu kan. Kita tak kerja koh budak. Hei, mana boleh kata. Nak yakwi. Masjid tepi sungai Tanah Merah. Mari mikir lagu mana nak suruh biar budak jangan geger. Pun dia buat 2 tingkat. Datang tu dia letak permainan budak-budak. Lepas tu dia ambil pula hot tino, budak tino tali semaya tu dia jago. Dia pun bagi allowance ke budak tu. Nak masuk main tulis nama, takut hilang.
Pok pun turun semaya 8 rakaat. Sudah 8 rakaat, pok pun nak naik ambil. Pasal nak klik dia pok. Budak tu tak seklik, nak main lagi. Pok pun sambung jadi 23. Ada pula demo. Tahu tak seklik tu. Paksa kena tak kaya kau nak duduk saja dua. Lepas 8 rakaat tu relax tunggu anak main. Tak kaya kau nak pergi main juga. Terus malah yatik. Nampak tuan-tuan? Viral tu buat gini. Maknanya idea-idea kreativiti yang bagaimana untuk menarik dengan pengimarahan tu silakan. Tapi jangan menyalahi syarat. Memerlukan fitih. Main mana fitih? Dia poket tuan-tuan. Dia poket tuan-tuan. Ni jemaah sekian 2 ya, 5. Togok tuan-tuan. Kau boleh nyapu pun tak boleh. Pas gulung pula cek ingat kau 50 buka tu gak tu siok. Cih tu siok nata ni. Dah nyol gulung mi pun nak susuk kau orang. Takut orang nampak. Kau gulung 50 je, 60 cia. Tak sewi orang nampak. Bui tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Alah, mengkorok dia. Bui bubuh je lah. Takut nampak kau orang. Kadang main setiap minggu. Ilak dah nak ayat dia. Dia mula-mula nak pergi nunjuk ya. Dah lama-lama, ada dah lah. Mula-mula yang nak nunjuknya supaya bini kita lah. Mula-mula dia ni tuan kita. Masuk sikit tanya, sedap bang? Sedap bang. Tanya macam. Lah ni tanya, nak makan tak sesudah. Dah lama, tak kita. Ilai dah lah nak riak ke apa lagi. Nak makan tak sesudah. Kau mana tuan-tuan? Tawa'ah lah. Balik mana opok dia? Tak nampak. Dengan piti itulah mengimarahkan masjid. Kita piti. Kuliah untuk budak-budak. Cuti sekolah 2 minggu. Tak ada pasal rabuk masjid. Jatuh. Ada satu masjid tu nak yakwi. Dia nak galak budak main semaya subuh. Ngajar ngaji Quran lepas subuh. Free. 2 minggu. Bawa mopok mari anak nak ngaji Quran. 2 minggu free. Tok guru tu ngajar. Sudah ngaji, beli nasi buku. Beli nasi buku seorang. Pokok tu kapok dia, bodoh. Bunyi semaya, tak semaya lah mana oleh belakang tu. Hak tu sepak, hak tu sepak. Jangan aku nak semaya ni. Jangan. Tak kita, kau bukan tuli, dengar juga. Yang sepak kot dia. Kau zaman kecil dulu kita nyepak orang juga. Dia mari gitu. Lepas tu ada seorang hamba Allah Ta'ala. Dia tengok budak-budak tu. Dia seronok tengok budak-budak tu. Siapa dia ngaji Quran, mai ambil pitih dengan Pak Cik Haji. Hak tu gamit, hak ni gamit. Pagi esok Pak Cik Haji tak mari dah. Apa? Nak pergi ajar lah, nak macam. Nak royaknya, fikirlah tuan-tuan lagu mana nak erik mari. Dengan pitih itulah mengimarahkan masjid. Dengan pitih tu juga nak yakwi kita infra kemudahan asas di masjid. Biar yang mari, jemaah mari rasa selesa. Kapek ni alhamdulillah. Tengok-tengok masjid, kapek, botok tu. Batu orang sujud. Kok takut melah. Kelik. Ayah mungkin semaya. Kau pergi tonyuh mana? Ayat begitu. Ni alhamdulillah ada ekong. Tengok masjid. Tak ada ekong. Bercamah, berkeluh. Panah ni lagi. Panah kuliah lagi. Tu yang bedah macam tu. Dia tetap mikir. Nampak? Kemudian. Ruang semaya retina kan. Alusian. Sepi buat dia. Semua.
Kita ni lah molek. Alik dia tu kan sepi. Gak dia sofa apa dia tu. Dah sungguh royak tu sungguh. Dah mem. Amo-lamo dengan jalan masjid ni yang tahu lah. Pok kita sudah agak lah. Kau lama kecil manis. Kau halu, kau cek. Pok dia kau besar. Nayak wih, main-main. Nak gitu. Amo tahu lah apa ni. Dah 2 ya berat, 4 ya berat, 5 ya berat. Dia sendiri 90. Dah berat, campur berapa berat. Kita bahas kecil manis. Luar tak sisi. Pak dia semaya dia gitu. Panah ketuk pulak apa begini. Lepas tu pok dalam gua pulak. Ni ada CCTV okey lah. Tak ada CCTV ada. Sejak. Nak tengok tak ada. Dia dengar gitu. Tidak. Dia dengar. Faham dia ni. Nak gitu. Hak tu kau urut dia 2 orang buruk. Hak kaki buah juga. Jolo. Buah apa dia? Carayak lah. Leotin lah. Allah. Kita tak sama ikut dia. Kata, Ustaz duk mana ni? Bini dia mana? Oh tu kata serabut dia sebelah dia. Orang nak dengan Ustaz tu kuliah. Dia pula kuliah. Sama ahli ibu kan betul lah. Kenapa? Infra. Kemudahan untuk orang uzur. Hak mari ni hak set-set. Turun kaki dulu pada tangan. Macam-macam lah nak infra. Tandah gitu juga. Tanah untuk OKU, tanah untuk orang tua. Jadi hak sakit lutut, tak boleh tanah duduk gitu. Tu tak kecing dia. Dia kena ambil fikir belakang ayat ni tuan-tuan. Kalau kita jadi pejabat, kita kata mesra pelanggan. Mari masjid. Biar dia berasa mari masjid rasa seronok. Orang mari masjid rasa terhibur. Orang mari masjid berasa kelengkapan cukup. Mai mana? Pergi tu. Sipai warga dia. Sebab itu kita memerlukan dalam jawatan kuasa kita, orang yang reti akaun, masjid kita ni setahun memerlukan 20,000 perbelanjaan. 20,000 perbelanjaan. Supaya kita pejabat lah. Bajet untuk gani pun kita memerlukan 20,000 masjid kita. Bayar pengkuliah, bayar api, bayar air, bayar berapa, kita memerlukan 20,000. Macam mana 20,000? Ini menyebabkan kita memikirkan bagaimana cara nak dapatkan duit. Pun kita ada 40,000. Pun guna untuk 2023, 20,000 dah. Tinggal 20 lagi. Habis bekalan ni, ada. Pakai kita mengharapkan semuanya orang semacam. Kita kena memikirkan bagaimana untuk mendapatkan. Baru hebat tuan-tuan. Setengah-setengah masjid nak mesra jemaah. Setengah orang duk mengajar gini, dia beri air mineral kecil seseorang. Pasal dia tahu pendengar pedagang juga. Penceramah tak apa tak minum nak camu. Demo belah-belah ni. Tak juga ustaz. Belah-belah ni. Dah semua. Kalau tidak ke kejap nak tobik. Nak tobik kecil nak minum air. Ni tak minum air, ada dah air. 2-3 bulan nampak okey. Pung up sikit. Bui sekali dengan kaca. Bui air bui kaca. Dia tak cara dah kau bercamuk. Kata ke apa pun dia mahu. Dia ambil demo kalau tak boleh mamu pasal gigi tak duduk apa. Dia cakap kaca dia gitu. Apa? Allahu Rabbi ya Karim. Cuba fikirlah tuan-tuan. 1,001 benda nak menarik orang. Selalu amat contoh ke mana tuan-tuan. Orang buka kedai makan. Kedai tu sendiri menarik kedai. Dia main lapu 5 watt. Tukar pula putih posokok. Mana kenapa? Kita ingat kau tiap, rupanya toket tu. Kau tukar hitam. Kedai tu sendiri. Menarik nak ayat. Dengan bersihnya, susunan dan sebagainya. Menarik. Pelayan. Hak expire, dapur. Dia nak main tubik luar. Dia makan Allah.
ngagongok. Suka ngejerit pun serupa. Pelaya. Duduk kat tiga dia tak tanya nak minum ke apa. Tokek kata, tanya. Minum ke? Oh, pakai duduk minum. Nah, ya. Kau masuk ke atas cerita lah. Selera orang. Dan pelbagai makan ni. Mesra pula. Terima kasih. Datang lagi. Oh, nebelah ya 13 sen. Alah, nebelah sudahlah 13 sen. Tunggu 13 sen kan. Dia molek 13 sen ya, nebelah biarlah. 2 minggu tutup kedai. Biar pada-pada lah. Boleh bayar belakang tu. Boleh bayar belakang. Berapa kita berhenti kedai tu bila nampak orang? Hati kita kata ke dia, fikir kita tu, mesti ramai orang berhenti pasal sedap. Nak ya. Tetua kata, oh dia tu mesra orang apa. Ni orang mari masjid kita. Engkau tepi jalan lah kuning tu. Dia nyapu tanya, Pak Cik, tanah mana? No. Tak ada gambar dah. Okay. Nyambil dia di belakang ni. Mana kau nampak orang tu? Tentu dia tanya kita. Mana Pak Cik jambil? No. Oh, tak nampak gambar. Tak jadi kecing dia tu. Ada kau ustaz lagi tu? Tak ada mesra langsung gitu. Oh, sila tuan. Sila. Tuan, tu kain ada kain sarung tu tuan. Ni orang mari tu pes raya kat kita. Sore habuk tak tanya khabar. Kita subah kota atas baru lagi. Lalu ke depan muka dia 3 malam dia main dengan kuliah sini. Tak ada lagi tanya khabar. Kalau kena kita tanya, kamu tengok 2-3 malam dah Pak Haji sini. Pak Haji main mana lagi? Nak gitu. Oh, mari rumah anak nak gitu. Oh. Siapa anak tu? Dio tu. Oh, Dio. Pok Dio baru urung. Nak kelihatan tu. Nampak? Agak apa kita orang masjid. Nah, muka kita biasa mari kan. Nak gok. Lepas tu sejadah. Lepas tu Allahu Akbar. Dia duduk kelipah tadi. Kabar-kabar kawan mak dia. Dia tengok ramai kita. Padahal tak minat mari masjid mungkong. Tak ada mesra langsung. No, ya. Nak kata waruk, dok juga, dok buat sekmu nak. Oh tu juga kelipah. Tak ada orang kita tanya. Kalau kena kita pergilah tanya. Pak Cik main mana lagi Pak Cik nak gitu? Oh main kata baru. Lepas tu, oh saya nak pergi ke airport. Oh ya. Silakan. Tu ya. Kita masuk kedai orang tak tanya, kita tobik kelip. Nak jari jatah kuasa masjid, temeluh jaya, tunggu muka pintu. Ya tuan, depan tu kosong lagi tuan. Sila tuan. Ya, sila. Sila depan tuan. Jatah kuasa. Kita tu kata jatah kuasa, dia mau tepi. Kata kau jatah kuasa, kau duduk belakangnya. Mari pun lewat. Terus. Dan yang keempat, dengan pitih tu juga keceriaan. 4 komponen tuan-tuan. Pertama sekali pengurusan biar profesional. Yang kedua, pengimarahan. Yang tiga, infra, kemudahan. Dan yang keempat, keceriaan. Biar orang merasa mari masjid ni kan, rasa seronok. Rasa damai supaya kita main bunga lagi kan. Ya. Fikir-fikirlah lagu mana keceriaan. Bukan takat keceriaan ada bunga dan sebagainya saja. Keceriaan yang lebih penting lagi dalam kitab Al-Mawaisul Badi'ah. Keceriaan itu iaitu menceriakan dengan pelbagai-bagai program. Siapa orang lalu. Kawan lalu ada so masjid tu ke jalan lah kali pun pergi ke airport. Kau tengok ramai semua orang. Ramai semua. Ada gerio.
Siapa orang tanya gitu. Cerianya masjid demo. Nak ya. Semaya Zuhur ya, lepas Zuhur tu dia baca ta'lim kalau 10 minit ke apa gini. Ataupun lepas Zuhur, tak ada lepas Zuhur ni media jam nasib sama. Ada orang impakkan 100 buku. Mari letak lepas Zuhur. Kok tu ramah tu mari tu. Dia ambil nasi kelip, mayat duk. Penyakit baru pula nak ya. Kena kontrol, taklih ni kena kontrol. Tok Syuk kena jaga, Ayat ni. Orang mari semaya baru kita pergi. Orang semaya tak pergi. Tok Syuk pula ambil 30 buku sipel di belakang pula. Bening dia, anak dia, orang dia apa pula. Dia Tok Syuk pula. Kok dia hantar 70 pula. Dia kata, cepat dah habis dah. Ada belakang. Tok email 5 buku, ambil 5. Macam tahu-tahu ya Ustaz. Besok. Inilah nyakit. Nak ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah masjid ni sudah 78 tahun hamba dipahamkan. Sambutan kuliah perdana malam ni sebenar dengan 78 tahun masjid ni dia. Orang ni tuan-tuan kalau umur 78 tahun setahun mana? Taksir dah ke dunia, taksir. Nak ya. Tak boleh bunyi bel, varias macam. Pasal bel tu dalam handset. Dia bunyi bel, maya selalu. Ingat kau Zuhur. Orang 78. Nak ya. Enggak cucu dia pula nakal. Pasal semacam bel. Payah sama tu dia. Mudah ya kata si wituk kecek banyak. Pasal bel. Tu dia kata saat ni beda. Hak tadi tu nak gitu. Ni hak waktu lain pula. Ya kok. Maya pula. Orang umur 78. Dia tak sih dah ke dunia. Kalau masjid 78 tahun. Kalau masih ada ratus dua sah. Usaha dakwah kita 78 tahun tuan-tuan. Silih berganti tu guru. Silih berganti tu imam. Silih berganti jawatan kuasa masjid. Tapi kita belum mampu lagi untuk memenuh seperti malam ni. Apa? Kalau kita kumpul harta 78 tahun, kita boleh setara ni. Rumah sewa. Anak-anak kerja belakang. Pitih tabung haji banyak. Kalau kita mati tak apa dah. Bagi kakak dunia cukup kakak belakang. Nampak? Tapi kita masjid 78 tahun masih lagi dalam usaha nak orang mari masjid payah demok. Nak orang lemahnya kita nak. Kalau jenis kita bateri ni nak orang nak menyalakan lampu 5 watt pun tak urut. Kita mesti first mortem buat benda siasat di kalangan kita. Supaya kata di pihak awal tadi, jawatan kuasa itu setara mana. Hari ni banyak kita boleh ditarik jari di luar. Anak kapun sini, anak mungkin sini. Ramah 100 tangga, 200 tangga. Tapi mari semaya Jumaat tak. 4-5 ni orang tu dia 8 orang ya. Tahulah moga Tuhan tak kita taufik hidayah lagi dia. Apa? Benda banyak kita menolak kat orang. Pernah kita buat postmortem tak? Kenapa orang tidak berminat mari semaya? Kenapa orang tidak berminat mari untuk mendengar kuliah? Adakah hidangan-hidangan menu makannya kita tu menarik perhatian orang ke tak? Kena dengan selera ke tak? Kita tak pernah tanya. Kadang-kadang minta maaf lah. Kita syok sendiri ya. Kita syok sendiri. Walhal anak mungkin kita ni bukan peringkat nadah kitab lagi. Bukan nadah kitab lagi anak mungkin kita. Nak erik biar mari masjid. Nak erik orang biar mari masjid. Belum peringkat nadah kitab. Bagaimana nak erik mari masjid? Inilah yang ada pada Ustaz Azhar Idrus.
Walaupun orang pertikaikan dia, banyak gelak, banyak jenaka dan sebagainya. Pernah orang tanya dia, kenapa? Ustaz suka buat joke, ustaz suka buat lawak dan sebagainya. Sedangkan dia berceramah di khalayak ramai yang orang memiliki berbagai-bagai tahap. Tapi kalau orang nak nadah kitab dengan dia, orang kita Terengganu ada 2-3 butir masjid, dia kita, dia bawa kitab ni, malam esok masjid tu, dia sambung kitab ni. Kitab tulah juga, dia dibaca kitab tu pun, kitab tu juga. Jadi orang berminat nak ada kitab dengan dia, malam ni pun boleh, malam esok sambung pula, malam esok sambung pula. Tapi bila dia ceramah di khalayak umum, pasal dia tahu ada hot tak semaya, ada rock and roll, ada remaja yang baru nak jenuk, ada dan sebagainya. Nak suruh daya tarikan itu, itulah uslub dia. Skill yang ada pada Ustaz Zahad itu. Sebab itu followers dia ramai di kalangan anak-anak muda. Cara dia nak menarik orang supaya biar ramai mengikuti kuliah. Lama orang semaya, lama orang mengerti semaya Jumaat. Itulah di antaranya. Pasal dia tahu, bukan peringkat nak ada kitab lagi, ini cara amal lagu ni. Kita syok sendiri. Bila pun ada, kita berbuka kitab lagi. Ya orang tu nak yakwi, boleh mari Persatu Rahmat. Bagaimana nak suruh biar dia boleh duduk antara ngorek dengan Isa sampai sejam tanpa bergerak. Bukan suatu perkara yang senang. Bila dia sudah istiqamah dan sebagainya itu, barulah dia mula peringkat pengajian. Baru dia nak nada kitab. Ning dia kitab pun dia tak nampak. Menjauhi tua pula. Lepas tu pengkuliah tu pula. Maka dua butirnya sampai kaisar tak belah-belahnya. Dia duduk turut ke kitab dia. Jadi ada skis cara tu nak mana dia. Kita jawatan kuasa ni agar ustaz ayat mari saja. Kita tidak buat seleksi. Kalau ustaz ni boleh mendorong orang yang mari sembahyang Jumaat. Mana yang kita nak? Daya tarikan dia tu. Tapi kalau yang betul ilmiah, anak-anak muda tak suka ilmiah. Mungkin dia ngaji di universiti dah, dia ngaji di sekolah dah dan sebagainya. Orang Kelantan kata kita makan dalam baik. Sebab itu Ustaz dah itu cara dia jawab soalan-soalan tenayak. Walaupun matang dia tu jawab memang betul, tapi dia ada skill tersendiri. Aksesoris dia itu menarik orang. Menyebabkan budak-budak muda suka. Nampak? Jadi kita jatuh kuasa masjid, kita kena peka dengan keadaan lagu ni. Jangan kita menyalahkan orang. Bapa tak mari masjid aku. Bapa tak mari. Kita buka kedai nak marah orang. Demo tak mari kedai kawan. Demo tak mari. Demo tak mari. Demo tak mari. Mu kena cek dulu kedamu ni menu lagu mana. Ada orang suka goreng pisang. Ada orang suka roti cana. Ada orang suka nasi lemuk. Ada orang suka nasi kerabu. Pelbagai. Orang yang suka nasi kerabu dia suka. Maknanya benda-benda macam tu. Jadi untuk sesi 2024 kita kena buat postmortem kita. Jangan buat postmortem hari Jumaat di luar sana kerana kita nak erit dia dalam gelap nak suruh mari kat cerah. Lagu mana lampu torchlight kita nak guna kaedah lagu mana nak suruh biar dia cerah, biar dia mari ratak kat cerah. Pasal dia duduk dalam gelap. Dia tak jumpa jalan tu nak jumpa pintu masjid, jumpa tangga masjid. Pasal duduk dalam gelap. Dia tengah menggagah. Kita yang duduk dalam tempat cerah dah ni lah yang nak erit dia, nak tolong-tolong suruh. Kau ni. Kalau perlu kita pergi dekat dia, erit tanya, pipi ni. Bukan sebarangan tuan-tuan. Tapi kalau sekadar nak menuding jari, gamar tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhirnya, Zunnun al-Misri rahimallahu ta'ala. Seorang wali Allah. Waktu hidup dia, tak ada orang kata dia ni bagus. Semua pandai jijik lah ke dia. Pandai hina. Dengan pakaiannya, dengan laguk dia dan bagai-bagai. Orang tak pandai Zunnun al-Misri. Orang pandai hina. Bila dia mati,
Tak ada orang yang nak menguruskan mayat dia. Siapa perikat dia? Orang tak hidup. Tapi rupanya Sunan Al-Misri ini adalah orang yang muqarrabin di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita agak wali Allah. Allah Ta'ala sayang orang yang dekat dengan dia. Allah Ta'ala persebabkan orang kampung tu dalam 3-4 orang tu menguruskan mayat Sunan. Pasal popok dia kata ke dia. Dia kata tak boleh, kita kena urus juga mayat Sunan. Dia kata. Lembu mampu kita tanam pasal takut bau busuk. Ni kan pula manusia. Kok mana-mana pun kita kena ikhtiar, kena tanya juga. Bau kata tanya dia tu. Bukan setakat bau kalau orang ngosek orang pula. Kalau lembu tak ngosek orang. Adalah 3-4 orang tu. Pakak puak dia kata tak apalah kita uruslah. Allah Ta'ala campurkan dalam hati mereka-mereka itu. Uruslah mayat Sunan. Mandi, kapal, apa tu. Usunglah 4 orang tu nak pergi kubur. Dalam perjalanan nak usung nak pergi kubur, mayat Sunan Al-Misri dengar orang biasa. Mayat Sunan kata, wahai orang yang mengusungku, berhenti seketika aku nak swayasa. Agak-agak wan. Amba tahu. Poda mungkin berani pasal dia bahaya orang tak dia. Poda tak tahu dia. Pikul. Agak-agak berapa minit semayasa? Demo 10 minit. Belum dia duduk gitu. Sudah semayasa, mayat Sunan kecek pula. Wahai orang yang mengusungku, percepatkan perjalananmu. Aku tidak sabar untuk menemui kekasihku. Berungga. Nang betinang tui bati tui. Yolo kau orang. Pong tanah pong. Pak mana bunga dia kedah. Oh dia kata. Mojo popok muntah itu. Kita 3-4 orang ni. Apa? Allah. Kita ya cara urus Sunan mati. Betul? Sudah kapal berapa usung lagi kubur betul orang bangsanya. Kecil dia kata. Dia suruh berhenti nak semua yasa. Lopong ni mak Allah. Oh ni. Aku tu lah. Mati rasa nak kata gapo pula. Lepas tu sudah maya 50 minit dia kata percepatkan dia nak tak sabar nak menemui kekasih dia Allah Subhanahu Wa Taala. Berongga kami 4 orang. Tanah hok tu mari sini lah gitu. Tu dalam ramai-ramai tu nak ayat dalam ramai-ramai tu mari fikir mesti Sunan ni calon-calon orang. Bukan sebagai orang. Dia pun rajin tengok. Ada seorang tu waktu hayat Sunan walaupun orang jijik busuk tahu mana ke apa pun tapi dia rajin bagi makan ni. Kucing kurat ada lepas aku tulai ke berapa. Dia bagi makan ni. Dia kata terang tanya dia tu. Dia tu rajin bagi makan ni kau Sunan waktu tu hidup. Tanya dia tu. Dia kata masa Sunan hidup dulu rajin makan dia. Siapa dia Sunan? Dia kata tok guru aku. Tok guru aku. Di antara tok guru aku pesan dan bagi ingat pada aku dia kata kalau mu nak tahulah orang tu rusak kerohanian, rusak hati. Mu tengok 2-3 perkara. Sunan kata kat aku. Kalau mu nak tahu orang tu rusak hati, yang pertama sekali malah melakukan kebajikan. Celah tu orang rusak kerohanian. Hati dia rusak. Hati dia penuh. Jadi malah nak buat kebajikan. Ya. Antara kebajikannya mari sembahyang Jumaat. Allah Ta'ala bagi kebajikan, bagi pahala. Malah. Walaupun duduk depan masjid, kiri masjid, sebelah masjid, kanan masjid, belakang masjid, depan masjid. Malah. Celah tu, hati dia rusak. Kerohanian dia rusak. Malah melakukan kebajikan. Malah melakukan kebajikan yang mendatangkan pahala dengan orang ngajar. Semayang maghrib 4 sah 5 sah dengan orang ngajar 7-8 orang. Bahawa lain tak motor bugi kedam. Minggu hari bahasa sah, teo suai dia takut tak ada isu.
Maya seorang pula. Masa orang ngajar ke paling mana orang. Tu orang rusak hati tu. Pasal dia tak duduk di taman-taman syurga. Sebab tu aku tak mari dulu lagi. Dia tu kata. Jadi aku tak rusak. Rusak. Pandai ke dia jawab tentu dia. Mungkin pamula hari tu hati rusak tu nak gitu. Aku tak gitu. Tak ada hati aku. Aku ada juga hati tapi rusak. Tak ada hati tu. Tak ada perasaan. Orang baik, kau berapa, kau orang ngajar, kau tak mari. Tak ada hati. Kenapa? Zulun kata. Lagi Zulun kata, tu guru aku pesan, dia kata kalau mau nak tahulah, orang tu rusak hati, dia banyak mencari kesalahan ulama. Dia cari kesalahan ulama. Kenapa? Mung siapa nak cari kesalahan ulama? Tapi mu cokeh juga. Mu cari jalan ke mana-mana, biar orang membenci ulama. Ni hati penuh. Hati rusak. Mu buatlah ke mana-mana pun, biar ada orang jadi benci. Selalu hamba royak dalam kuliah hamba. Memang kita tidak nafikan al-ulama manusia biasa, tidak nabi dan rasul. Tentu dia ada silap dan salah. Kalau 20 perkara hak dia salah, so 2, 18 molek, hak molek mu tak turut. Mu dia eceh hak tak molek 2 perkara tu. Jahat mu ni. Penuh hatimu. Mu nak suruh biar orang benci kau ulama tu. Mu nak suruh orang kutip benci habis kau ustaz-ustaz. Mu nak suruh orang benci habis ke orang-orang alim. Nampak? Hatimu penuh. Bila ramai orang hati penuh tuan-tuan, akhir sekali orang memandang ulama tadi. Al-ulama warisatul anbiya. Kita boleh nilai kalau dia di sisi Allah Ta'ala. Kalau dia ulama sungguh, tak nyanyi kita. Kalau dia ulama sungguh, tak nyanyi kita. Kita nak protes, kita nak komen, netizen nak komen, whatever apa dia. Siapa kita? Kalau kita sayang kepada Islam, kalau kesalahan ulama sarwa, kita tolong khabar. Orang budak-budak kata khabar lain. Kalau mung tinggi je waktu bik, siapa membangkitkan benda-benda yang tak sepatutnya, sebenarnya mung ni siapa dia? Minta maaf hamba kata. Runtuhnya kota Melaka bukan kerana orang Portugis. Runtuhnya kota Melaka bukan kerana orang Portugis. Kerana orang Melaka juga. Istilah orang Kelantan panggil barwa. Tolu. Tolu dalam kampung tu, dia buka pintu pagar. Orang nak main curi kampung kita, kalau tak ada tolong kampung kita, dia mana tahu jalan tu jalan ni. Tolonglah telur ayat. Orang nak menghancurkan Islam bukan orang kafir. Tetapi orang Islam juga yang akan menghancurkan orang Islam. Inilah yang dikata oleh Sunun. Manusia yang rusak hati ialah mencari kesilapan dan kesalahan ulama. Dan memang kita tak boleh nak kata ulama 100% betul. Pasal dia bukan maksum. Dia manusia biasa. Tapi kesalahan dia sama dengan kesalahan kita ke tak? Kalau hari ni kita gilih nak tulis. Mau tulis kesalahan ulama daripada kemumin siapa ke jauh. Bui kertas tulis. Gak boleh lagi huduh ulama. Tulis.
Oh, tak pada jauh. Siapa kau Singapura tu mau tulis? Tak habis lagi. Siapa mana? Habis dah nak tulis? Habis dah. Baik, sekarang ulama pula tulis. Ulama pula tulis. Mai ketah kau tulis hak demo pula. Bukan setakat kemoming siapa kau Singapura. Lakoh Mesir pun tak habis lagi nak kesalahan. Jahil musmuti tu sudah memadai dah. Nak ayat ni. Inilah nak ayat ni manusia yang rosak hati ialah manusia yang banyak mencari kesalahan ulama. Dan memang di zaman mutaakhir ini bagaimana kita nak hancurkan Islam mesti kena orang Islam juga. Maka orang kafir duduk saja. Berembahlah set-set kita. Berembahlah set-set kita. Sama pakai pia, sama pakai sokok, sama semaya, sama. Tetapi hak duk berembahnya sama kita. Popok tu senyap dik. Nanti tunggu kita pecah kepala. Boleh faham tuan-tuan? Akhir sekali kita jahil tafsir, akhir sekali kita jahil nahu, kita jahil saraf, kita jahil dari segi ilmu fardu'ain agama Allah. Kita nak kecek Islam kata. Tak kira siapa tuan-tuan. Akan hancurlah bangsa dan agama kita. Ingat tuan-tuan. Jangan widai siapa Allah Ta'ala hina bangsa dan agama kita. Allah Ta'ala pelihara agama dia. Tetapi Allah Ta'ala tidak akan pelihara kita. Kenapa? Kerana mu tidak jaga agama aku. In tansurullah yang syurkum. Bila mau menolong urusan agama aku akan tolong urusan. Di antaranya lagi yang Sunan Al-Misri kata, dia kata, kalau mu nak tahulah manusia itu rusak hati, banyak menghitung bahagia dunia daripada bahagia akhirat. Celek mata pagi siapa ke tidur, esok celek pulak tidur, dalam kepala dia fikir cari makan. Taduk dalam kepala dia nak sembahyang Jumaat 5 waktu. Nak cari redha Allah. Nak cari maghfirah. Nak cari rahmat Allah. Taduk. Membucul lalu melintang. Muslimin, muslimat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini dah sejarah. Amo berkuliah sampai 9.20. Paling terik skala pukul 9 aja. Tapi pasal tu email basic kat amo tadi. Dia kata, Ustaz, ni ceramah perdana sempena ulang tahun 78 masjid. Ustaz Wiparuk dia. Amba pakai Wiparuk tu dia belakang. Amba tak cara 78 tapi dia ajar amba, dia kata Ustaz Wiparuk dia. Tak tahulah kalau tak paruk lagi tu email. Nalah kali pak paruk tu email apa kena juga. Tu ustaz ni orang suruh bahaya orang lain yang mengaku aku bahaya juga. Muslimin muslimat, amba tak ada niat. Amba lebih suka bila amba berkuliah dalam ramai-ramai tu amba tidak nak ramai. Sekali amba kuliah sana. Terus ramai. Sore Allah Ta'ala campur taufik hidayah. Sebab musabab aku kata ni, dia pun mula mengorok langkah, berubah dan melakukannya. Pun amba mati, secukuh jariah dah amba. Mu jangan mengharap semua hak mari ni walaupun hanguk-hanguk belum tentu. Dia hanguk suruh berhenti tak tahu. Mu ingat kau sedap. Dia nak buat gini dia takut terasa hati. Dia buat gini, buat gitu. Belum tentu lagi. Kata putusnya kita tengoklah subuh pagi esok. Tapi kita ada jawapan, 1001 jawapan. Dan jawapan kita tu agak-agak Allah Ta'ala terima. Bukan nak jawab kamu. Ingat saja tuan-tuan. Pesanan Nabi kata dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis mafhum daripada hadis Nabi kata. Kalau nak tahulah seseorang itu dihinggapi dengan virus munafik. Dia berat nak sembahyang Jumaat subuh. Janganlah hatimu dihinggapi dengan virus munafik.
Pasal orang yang kena virus munafik, dia berat nak sembahyang Jumaat subuh. Ingat ni, dekat nak tidur. Hak tadi ke biar tak ingat tak apa. Sumpah saya. Pasal orang munafik dia berat nak sembahyang subuh. Sebab itu sembahyang yang paling Tuhan suka ialah sembahyang subuh pagi Jumaat. Ni muncul. Kalau orang boleh sembahyang subuh pagi Jumaat, nak ya hebat. Orang kaya. Kalau bintang, hotel berbintang-bintang. Sembahyang Jumaat 1,000 orang. Sembahyang Jumaat. Sembahyang subuh 2,000 pasal capuk bini 1,000. Jumaat bini tak lagi. Sore bawa sore anak. Remaja sore mari 1,000 kali 3, 3,000 sembahyang Jumaat subuh pagi. Apa? 1,000 banyak ustaz. Kita ambil 300 je sembahyang Jumaat. 300 orang muslimin mai sembahyang Jumaat. 300 muslimat 600. Bawa anak sore-sore pula jadi 900. Cuba bayang 900 sembahyang subuh di Moi. Bawa sore-sore ya bini. Tak sebut ramah lah. Tak sembahyang bel kita. Duk alik jadi kamkel. Tak ada ramah lah bawa sore. Cuba bayangkan 900 orang. Kalau 300 kita, 300 bini, 300 anak. Kemungkinan besar tu email coklat separuh. Pasal mari atas jalan raya. Balik. Dia mau mari pagi esok dah pula. Biar siapa viral gitu kat Masjid Mumin ni. Nah ya ui. Siapa orang mari tanya, tuan, tu email ya, tu email hamba orang klik kan dia. Dok bahaya ni semuanya tu jalan. Padahal tak ada orang pasal pintu tutup. Pintu tutup tu siap tak mari nak begitu. Padahal dulu tuan-tuan. Faham benar tu berlaku tu. Amo minta maaf banyak dah. Amo minta maaf banyak kalau kuliah hamba tidak seperti orang lain. Hamba tak boleh nak ubah tuan-tuan. Dia perangai kita tak boleh nak ubah. 5 minit skema molek, 10 minit tu perangai asal. Ni perangai hamba. Kalau minta maaf lah kalau tak kena ke demo. Hamba cek orang suka dengan hamba dok, hamba cek. Kita kuliah lama dah, kita cek orang kena tak kena. Pasal orang lain suka berlaku. Dia ajak daripada start kita sama ikut duk. Ya dah tu kita faham. Dan sungguh kita orang tua juga. Kita pergi duduk dekat. Abang duduk mana abang? Sakit gigi rupanya pada duk. Lepas tu kita kena saka baik. Bukan tak kena kita dia sakit gigi duk. Nak kita ingat ke dia bukuk nak marah kita tak nak. Amat tak boleh ubah tuan-tuan. Dan minta maaf lah. Mula-mula kita jadi nahtu lah ya haji. Belum best mayat dah. Dah lama pakai situ lah. Orang tino begitu juga. Mula-mula jadi nahtu. Kan koyok bawang ada mani. Sopan satu. Asal apa boleh makan. Lemah lembut. Tak ada 3 bulan. Pakai tak koyok. Tak atas meja. Pakai tapam. Kejut tu. Amo begitu juga. Mula-mula tak halu mani. Lepas tu bik perangasah. Minta maaf lah kata kena awet sini. Tak sokor depan demo nak ayat ni. Ngubur depan poda biaya. Amo ni nak ayat ni. Orang ni penghormatan bagi kuliah depan tu aku. Depan tu aku dia pergi melawat bongsa. Dia tu kata tak ada orang lain dosa. Ustaz. Kata jangan tu anak tak biasa depan tu aku. Tak ada ustaz. Tak apa saya ajar. Ajar. Kenapa kita kuliah? Bukan dia kuliah. Cuma ajar cara start tu. Ustaz siapa awal dia tu. Kamu pun siapa awal masjid. Mula-mula dia sembahyang masjid, dia sembahyang Jumaat. Ya tidak percaya nak sembahyang nak ingat kuliah maghrib ke apa. Tutup sudah sembahyang Jumaat dia ya ke dia tidak tahu. Oh saya nak sembahyang maghrib di masjid Tuku Faiz atau Bukit Masjid Tamukhid juga. Oh dia utal pusat, dah ustaz tak ada orang. Kamu pergi siapa awak? Dia berkata gini ustaz. Kalau ustaz nak kuliah depan tuanku, sebelum ustaz nak kuliah tu ustaz kena minta izin. Ampun tuanku semua patik harap diampun, izinkan patik berbicara bahasa rakyat. Dia kena kata gitu. Tak kita umum tak dikata. Duk main ampun tuanku semua patik. Kenapa ada takut ampun balik ya?
Aduh, kita mai apa balik awi. Tak berlawak lah, tak berlawak. Semaya pun duk main ampun tuan. Setel sungguh katalah. At-tahiyah pun duk apa tuan lagi. Oh, belah. Sudah semaya maghrib, kita duduk belakang terima. Tuanku tak boleh duduk belakang terima. Prosedur dia duduk sebelah. Protokol dia terima. Tuanku kena. Ustaz tengok, sudah Ustaz semaya maghrib, Ustaz semaya sunat, sudah semaya sunat, Ustaz kena tengok. Nampak tuanku relax, Ustaz apa paling dia. Tak hujung ngajarnya. Nah, kita ni pakai kecing, pakai begok. Semua kali pertama. Takut sal. Tak berlawak lah semaya. Sudah orang semaya sunat, semaya ratik kita sunat. Sudah semaya sunat tu kan. Mata dia giling. Tengok. Kita tengok mereka relax. Nampak tengok. Kita pun paling. Ngacuk paling nak kata apa tu aku. Mereka kita bagus. Jiwa rakyat. Tak apa Ustaz, tak apa. Ustaz apa dia? Ya aku. Nak patik ni. Lagi. Ustaz aku dia. Oh, tak payah apa-apa tu aku. Dia. Oh, lega la ilaha illallah. Pun tak gitu juga. 5 minit apa tu aku. 10 minit hak aku. Ya aku kaku kata apa. Tak kabar tu aku ada depan. Lah sekali di ujung kita pun cerita. Raja takut bini. Kita tak kabar tu aku ada depan. Dia sengih. Suka dia gitu. Kali dia kata ustaz ni macam mas. Kita tak kabar dia lagi. Dia pakai jubah putih, pakai piuh gitu. Biasa dia. Tak ada pakai. Cerita lah itu. Ada tueku dia kata raja ni takut bini. Segala keputusan bini berlaku. Lemah juga kita ni ya jadi. Bukan tueku ya kita pun lemah. Orang pergi jalan di rumah tengok rumah kita. Berapa sekaki ni? Hacu kita nak jawab, bini jawab 25 ya sekaki. Kita telah hukum. Lama dia bertanya, ambil tukar mana? Hacu kita nak jawab, bini enggak jawab. Ambil tukar Kota Baru, telah kita. Melah kali bini kata, habis lagi buat air. Apa tu kata akhir tu? Lemah kita. Tu aku pun gitu ikut. Last kali dia pun suruh rakyat dia tu. Bawa bini, sok lama. Tu aku kata, siapa dia yang takut bini ni? Duduk sebelah dia ni. Contoh. Ambil bini awak je sini. Ambil bini awak. Dalam ramai-ramai tu tinggal sok lama tak geruk. Dia kata, boleh waktu dulu ni. Orang lain takut bini. Inilah ni betul kata ni. Siapa dia takut bini tu, bawa bini ni. Tak geruk juga. Main tak? Abang baca ayat ke apa? Orang lain takut belakang bini. Dia tu kata, dok tu aku, Patik takut juga. Takut apa pun tak pergi. Patik nak pergi dah. Bini Patik kata, gila aku sepak. Di rumah aku menyalah. Rumah lagi. Rumah tu amat tak berani nak pergi tu aku. Sudahnya kita baru teringat tu aku ada apa lah. Lama tu aku ingat kita kata ke dia tak ada apa lah. Maya esok pun taklah mana. Maya sunat. Waktu salat. Sallallahu. Siapa kat tu aku. Dia peluk Allah. Oh dia peluk. Hari ni dalam sejarah. Oh peluk. Bagus tak. Terbaik nak gitu. Lain kali kita jemput pula. Amo tunggu siapa kali ni. Tak jemput. Adalah dulu tuan-tuan. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau nak bagi ilmu kepada kami ya Allah, bagilah ilmu yang penuh keberkatan yang memberi manfaat kepada kami dunia dan akhirat. Wa rizqan thayyiba, andanya Engkau nak memberi rezeki kepada kami ya Allah. Belah rezeki yang dapat kami memberikan infak untuk diri kami dan keluarga kami seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amalan mutaqabbala ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadat kami daripada sekecil sampai sebesar-besarnya ya Allah. Mudah-mudahan kami tidak menjadi manusia rugi dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan kasadilah kami memohon merayu dan meminta segala-galanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.